Okay, hai, Assalamualaikum dan pagi. Okay, so di video kali ini dia agak special. Ni antara soalan yang paling ramai yang tanya pada tim kami. Daripada 10 orang, biasanya 9 orang akan tanya soalan yang sama. Iaitu, bisnes tudung ni banyak persaingan. Macam mana nak buat? So ni jawapan daripada saya, Khairul Iqbal, mudahnya bisnes tudung. Okay, so jom kita bermula. Okay, first thing is, untuk saya menjawab persoalan ni, dia ada 3 jawapan lah. Okay, so kita akan go through sama-sama dalam slide yang seterusnya. Okay, yang pertama sekali apa yang anda kena buat adalah anda kena create unique selling and offer proposition. Biasanya orang selalu dengar USP, tapi UOP ni jarang orang dengar. So dalam video ni kita akan kupaskan bersama-sama. So pastikan anda tengok video ni sampai habis, sampai faham dan terus buat. Okey, untuk poin yang kedua adalah create SWOT analysis. SWOT analysis ni biasa, ada setengah orang dia biasa dengar, ada orang dia first time dengar. So benda ni saya akan terangkan secara general. Kalau nak tahu lebih lanjut nanti sila buat research lah dekat Google, dekat buku, dekat YouTube. Cuma saya recommend kalau you nak banyak sumber-sumber tentang SWOT analysis ni, baca yang version English. Sebab English terlalu banyak ilmu yang you akan dapat explore nanti. Kalau local, Malay dia kurang. Okey, yang ketiga adalah specific target market. So benda ni juga sangat penting dalam macam mana kita nak hidup dalam persaingan dalam mana-mana industri yang sangat tight. Contohnya bisnes tudung lah, terlalu ramai persaingan. Okay, so kita go through point yang pertama. Okey. Okey, untuk create unique selling and offer proposition. Sorry, saya sebut. Okey, untuk USP dan UOP ni adalah dia ada satu benda yang kita kena tanya pada diri kita, why people must buy from me and what people want. So biasanya dalam kita nak menjawab benda ni, kenapa orang kena beli yang kita kena tanya dulu diri kita, kenapa orang membeli. Sebab apa? Orang dia suka membeli tapi dia benci penjual. Okey, so kat sini selalu kita selalu tekankan kenapa orang kena beli yang kita, tapi tak bagi sebab bukat dia kenapa dia kena beli yang kita. Okey, so untuk topik ni dia sangat kena mengena dengan poin saya yang nombor 2. Okey, dekat sini lah kita akan dapat jawapan daripada SWOT analysis. Okey, SWOT analysis ni dia sebenarnya satu topik yang agak besar, tapi saya cuba terangkan dalam video ni dalam bentuk general lah. Okey, so SWOT analysis ni macam nak faham. Ini adalah bahasa mudah untuk bagi semua orang faham dalam video ini, iaitu kaji kekuatan dan kelemahan pesaing dan bina kekuatan dan perbaiki kelemahan kita. Kalau you perasan, kebanyakan produk dalam pasaran, inilah teknik yang biasa diorang guna, iaitu contoh, Colgate adalah satu Colgate ubat gigi, satu jenama yang susah dikalahkan dari segi branding, dari segi kualiti produk dan sebagainya. Tapi apa produk-produk brand lain buat? Dia enhance kelemahan Colgate yang dia tahu dia boleh hidup dalam market dia. Sebab tu kalau kita tengok Colgate asalnya dia tak ada kayu sugi. Tiba-tiba sebab dia tengok banyak brand-brand lain buat juga, dia pun buat kayu sugi. Sebab apa? Itu target market dia untuk orang Muslim. Nampak tak? So kat sini bila kita kaji kelemahan dan kekuatan produk lain, kita boleh bina kekuatan dan kelemahan brand kita sendiri. Sorry, sebenarnya semua tu kelebihan lah. So kita boleh enhance lagi untuk kita punya kelemahan. Okey, saya bagi contoh Okey, ini adalah persoalan daripada Sifu saya, iaitu Uncle Tiger. Salah seorang founder kepada Academy Wire bersama Tuan Akif Azizan. Okay, dia ada tanya pada kami pada sesi 1AB Live. Uncle pernah tanya pada kami, so apa kehebatan orang Malaysia ni? So adakah pada terbina KICC? Adakah terbinanya apa? Lita Sepang atau apa-apa? So sebenarnya apa kehebatan orang Malaysia? So kami pun macam-macam jawapan lah kita bagi. Tapi Uncle dia punya jawapan satu. So benda ni bila saya fikir balik memang betul ni. Ini realiti dalam rakyat kita di Malaysia. Iaitu kepakaran orang kita ni, orang Malaysia, especially orang Melayu adalah kuat komplain. So kuat komplain yang macam ni. Okay, saya bagi anda contoh Okey, selalunya bila kita contact seller, kita cara industri kita lah, bisnes tudung So biasa bila kita WhatsApp beberapa orang seller, kita akan bising, kita akan cakap, kenapa WhatsApp lambat balas? So kalau kita dah nampak betul salah satu kelemahan dalam brand orang lain, okey, cuba kita buat dalam bisnes kita. Baru kita tahu
apa masalah dia. Kalau bab kata angka, dia cakap baru kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Sebab kita pada komplain. Ramai orang ada idea tapi dia gagal nak melaksanakan idea. Ada idea tu satu perkara. Buat idea tu jadi reality tu satu perkara. Sebab ramai orang pandai cakap tak pandai buat. So ramai orang komplain. WhatsApp seller ni bila dia WhatsApp lambat balas. So apa kita patut buat? Kita buat satu SOP di mana 24 jam ada je orang boleh jawab WhatsApp tu. Dia tak WhatsApp pun dah boleh jawab. Contoh. Atau mungkin kita boleh buat website. Nampak tak? So bila kita nampak kelemahan pesaing kita, kita ambil kelemahan tu, kita enhance dalam company kita, dalam brand kita. Tu yang pertama. Biasanya lah yang biasa orang selalu komplain kan, WhatsApp lambat balas. Yang kedua, untuk industri kita, bisnes tudung, color tak banyak pilihan, banyak warna yang hodoh. Ni specially ini biasanya untuk tudung lah, sama ada dia wholesale ataupun retail. So biasa orang suka komplain kan pasal color ni banyak pilihan ke tak kan. Okay, so apa yang kita patut buat? Kita nampak ni masalah brand tu, so kita cuba buat. Baru kita tahu apa masalah dia. Kita tahu, rupanya pasal modal, rupanya inventory. So kalau kita nampak, kadang-kadang ni just nak bagi tahu lah, kenapa orang lain tak buat? Sebab benda tu bukan senang nak buat. Kadang-kadang it's impossible. Tapi kalau kita boleh buat benda tu, bagus. So contoh kalau kita ada apa kelebihan dari segi fund, kita ada kelebihan dari segi sistem, dari segi manpower, cuba buat. Color tu banyak pilihan, lepas tu color tu semua boleh habis. Contoh dari sebab kita apa masalah dia. So kita nampak kelemahan dekat brand lain, kita buat kelemahan tu sebagai kekuatan dalam bisnes kita. Okey, yang ketiga, kita selalu komplain dekat brand-brand lain, gambar dia hodoh, model dia tak lawa. Okey, fine. Kalau kita banyak sangat duit, baru kita cuba buat. Cari tim fotografer yang paling mahal untuk kita buat gambar video yang paling cantik. And then kalau you betul-betul cakap model lu tak lawa, you ada duit, pergi cari model yang paling lawa untuk pakai you punya tudung yang ada brand you sendiri. Kat sini baru you tahu apa masalah orang yang buat benda macam ni. Dia terpaksa buat juga walaupun gambar ataupun model dia tak lawa. Baru kita tahu langit dia tinggi ke rendah. Baru kita tahu apa masalah yang sebenarnya. Sebab macam saya ulang balik, ramai orang pandai cakap tapi tak pandai buat. So kalau kita tahu benda ni, gambar dia tak lawa, kita buat gambar yang lebih bagus, lebih cantik daripada dia, model kita lagi lawa daripada dia. So ni adalah satu point untuk SWOT analysis. Okey, saya ulang balik. Kita kaji kekuatan dan kelemahan pesaing lain dan kita bina kekuatan dan perbagi kelemahan kita. So macam kita selalu komplain kan. So why not kita ambil komplain tu, kita jadi sebagai satu peluang untuk produk atau brand kita jadi lebih bagus daripada orang lain. Okey. Ni lagi satu topik dia. Okey, tadi kita cerita tentang SWOT analysis kan. So kita kembali pada USP dan UOP. Okey, so USP selalu sangat nak dengar kan. So saya nak terangkan tentang UOP, Unique Offer Proposition. Okey, so offer ni, ini bahasa mudah saya lah untuk bagi anda faham. Offer ni buat orang rasa berbaloi keluarkan duit untuk beli produk ataupun servis you. Ni adalah warning dia. Ramai orang fikir bila nak bagi offer yang bagus bila dia design satu produk, dia akan fikir nak bagi promo, nak bagi diskaun. Okay, sebenarnya kalau you buat kaji betul-betul, ada setengah orang dia menentang keras tentang promo yang berbentuk diskaun. Sebab apa? Banyak sangat keburukannya. Okay, ini saya bagi tahu apa yang saya ingat pada saya punya rekod ni. Yang pertama sekali, bila kita jual murah, kita bagi diskaun, kita akan menarik banyak customer yang murahan. Okay, customer yang murahan ni maksud saya adalah bila kita cuba upsell package yang mahal, package yang premium, diorang tak mampu nak beli. Sebab apa? Diorang hanya tertarik pada nilai harga. So satu kerugian bagi kita lah. Sebab apa? Kita ada satu stages database yang tak boleh nak spending besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perasan, kalau bagi orang yang buat bisnes dah lama, tak salah bisnes apa-apa industri, online ke offline, biasanya yang banyak merungut, yang banyak komplain adalah customer yang beli sikit, bukan beli banyak. So bila you you buat promo-promo yang berbentuk diskaun, so apakah jadi? Dia akan jadi banyak komplain kepada customer-customer macam ni. Dia akan terjadi dua perkara. Sama ada kita akan down atau bisa kita akan stuck sebab apa? Banyak bad review daripada orang-orang macam ni, ataupun kita kena flushing untuk orang-orang macam ni. Kita tak nak fokus pada orang macam ni, kita nak fokus pada customer yang lebih berkualiti. Yang ketiga, bila kita jual harga murah, orang jual satu helai dah helai kaya, kita jual 10 helai tak kaya-kaya lagi. Maksudnya adalah, bila untung kita terlalu nipis, kita nak survive dalam bisnes kita pun susah. Ni baru survive, belum berkembang. Okay, contoh, bayangkan,
in future, kalau sekarang you dah jual murah, macam mana nanti nanti ada satu momen you nak ada kedai you sendiri, you nak ada staff you sendiri, you nak keluarkan budget marketing. So kalau you untung you kecil sangat, so it's not easy, especially bagi yang buat bisnes hotel, bisnes wholesale lah, bisnes wholesale untuk tudung. You kena faham, lagi banyak orang beli, lagi sikit untung kita. So untuk wholesale lagi kena jaga costing. Kalau retail dia okey lagi. Sebab apa? Sehelai tu dia punya untung tu biasanya 1 kali ganda, tak pun 2 kali ganda. Ada yang sampai 3 ke 5 kali ganda. So bila you jual mahal, so mudah untuk you berkembang. So kalau you banyak, margin you tebal, boleh tak you bagi the best free gift to customer? Mesti boleh. Boleh tak you nak expand lagi budget marketing? Mesti boleh. Kalau you nak ada kedai, boleh tak? Of course boleh. Sebab apa? Margin you besar, you boleh allocate tu banyak benda. So kalau untung you terlalu kecil, jangan kita berkembang, survive hari-hari pun susah. So tu contoh je lah. Okay, so ni tips saya. Biasanya kalau siapa student saya, customer saya, dia akan dengar cakap ni, iaitu jual harga mahal. Kita maksimumkan harga. Sebab bila harga kita mahal, senang nak buat macam-macam. Okay, so sila jual mahal. Tapi nak jual mahal, so bagi anda yang dah tengok video saya sebelum ni, nak jual mahal, kita kena buat kaji market lah. Dia sama juga pasal SWOT analysis tu. Kalau kaji market, apa value yang dia bagi, dan kita kena bagi juga apa value yang kita boleh bagi dalam kita punya produk tu. Okey, saya bagi contoh dalam slide seterusnya. Okey, saya ulang lagi sekali. Supaya anda betul-betul faham. UOP ni is mean buat orang rasa berboleh keluarkan duit. Okey, saya bagi anda contoh Okey, so kita bagi contoh ni adalah 2 package produk tudung. Satu harga dia RM30. Beli 3 tudung free postage yang biasa kita dengar. Yang kalau kita PM mana-mana pemborong, dia akan cakap free postage, free, hari ni ada promo, promo, dapat tak? Dia macam benda tu bosan tau, dan lama-lama orang pun dah tahu apa benda. Okay. Kita bagi contoh yang kedua, iaitu RM49. Dia akan dapat 3 tudung, free postage, free hand sock. Okay, ni disclaimer. Bila you dah start, untuk offer you ni, kalau you nak bagi dia bagus, bila you start bermain dengan produk-produk fizikal, of course dia ada cost. Sebab tu kat sini, harga jualan tu penting. Maksimumkan dia lagi. Sebab apa? Kita nak cover cost dengan produk fizikal ni. Sebab bila kita contoh macam produk ni kan, kita dah main dengan handsock, dia dah ada cost kat situ yang agak besar. So kita kena letak harga jualan yang paling the best. Okay, yang kedua, ini yang ni tak ada cost pun. Free ebook 3 tips penjagaan rambut khas untuk wanita bertudung. So kat sini, kita buat satu perkhususan untuk produk ni. Kita nak jual pada wanita yang ada masalah rambut tapi dia bertudung. So adakah orang macam dia akan berminat ambil package ni? Of course. Sebab apa? Sebab dalam package ni ada free ebook yang macam tu. Nampak tak? So untuk free ebook ni tak ada cost. Cuma dia perlukan sedikit kemahiran lah buat ebook yang menarik. Okay, and then saya tambahkan juga sini kupon diskaun RM10 untuk package premium. So kalau kita kat sini, first, apa impression you bila you tengok produk ni? Nampak RM49, tapi harga tu nampak murah sebab apa? Value yang saya letak dalam ni. Ingat, UOP tu apa? UOP adalah buat orang rasa berbaloi bayar produk ataupun servis kita. So antara RM30, RM49, mana akan benar dalam situasi ni? Okay, bagi orang yang berduit, of course dia akan pilih RM49. Tapi bagi orang yang tak berduit, dia just fikir terms of nak murah, dia akan ambil RM30 lah. Tapi kalau terms yang berbaloi, dia akan ambil RM49. Sebab apa? Bayangkan, dia invest RM49, dia nak beli tudung sebenarnya, tapi you dapat 5 benda yang lain. Yang pertama, you akan dapat postage percuma, you dapat handsock 3, you dapat free ebook, and then you dapat kupon. So, berbaloi tak? Of course, you rasa berbaloi. So, lagi satu kalau perasan, kat sini, saya letak kupon kan. So, kat sini, apa kita nak? Bila dia beli produk ni, dia beli lagi pada package yang premium. Contoh, kalau kita bagi, dia ada 10 pembelian untuk benda ni, of course, ada 2-3 orang yang mampu beli produk kita yang premium, yang mahal. Contoh macam produk tu RM200-300. Ada orang nak beli. So, kalau kat sini, ini satu lagi saya nak share, iaitu teknik charming harga. Kalau pasal saya letak RM49 bukan RM50. So, kalau dari sisi psikologi, orang nampak RM49 ni lagi murah daripada RM50. Sedangkan, just tambah sikit dah jadi RM50. Betul tak? Tapi dalam teknik charming, kita letakkan RM49 supaya nak buat orang rasa benda tu nampak murah. So biasanya teknik ni kalau supermarket dia suka pakai RM49, RM39, RM2.90. Sebab nak nampak benda tu murah. Sedangkan kalau kita tambah satu lagi nilai, dia akan jadi
bila dibundarkan dia akan jadi nilai yang sebenar lah. So hopefully you faham tentang contoh ni. Okay, so kita go through tadi topik tentang UOP dan USP, and then kita go through SWOT analysis. Ni poin yang ketiga, macam nak survive dalam industri yang penuh dengan persaingan, iaitu spesifikkan target market you. Okay, saya bagi contoh. Okay, contoh, biasanya mindset orang yang buat bisnes tudung ni, biasanya saya tanya kenapa buat bisnes tudung. Sebab biasanya orang perempuan akan cakap, kenapa saya buat bisnes tudung? Sebab ramai orang pakai tudung. Sebenarnya jawapan tu betul dari segi satu perspektif. Tapi dari segi perspektif yang lain, jawapan tu salah. Okay, saya bagi contoh kenapa. Okay, so jawapannya adalah, adakah semua wanita pakai tudung labuh? Of course jawapan ni tak. Sebab apa? Biasanya orang tudung labuh, okay, ni based on survey saya lah. Orang yang pakai tudung labuh ni, dia akan pilih tudung yang macam bidang 50, bidang 60. Kalau pilih tudung tu, dia macam telekung, boleh tutup lutut sekali. Sebab apa? Dia sangat mementingkan kesempurnaan menutup aurat. So biasanya untuk umur dia tak ada spesifik sebenarnya, sebab ada orang memang daripada kecil dah dididik macam tu. So, faham tak? Ada orang dia memang memilih tudung labuh. So, kalau kita cuba jual untuk market ni, yang suka tudung labuh, bidang 45, tak apa tudung tu macam colour striking, dia tak berkenan. Sebab apa? Sebab benda tu tak termasuk dalam dia punya minat dia. So, kalau macam tudung striking ni, dia masuk dalam tabarruj, ada satu persoalan yang lain. Okay, contoh, kalau untuk bagi peminat shawl, adakah dia minat bawal? Tak semestinya. Bagi yang peminat bawal, adakah dia minat shawl? Tak. Nampak tak? Kat sini, memang semua wanita dia pakai tudung. Tapi, dia suka pakai tudung yang macam mana. Sebab tu, kenapa salah satu sebab kita tak nak survive dalam market? Sebab kita tak kenal siapa customer sebenar kita. Kalau dia peminat shawl, kita cuba jual tudung labuh. Kita cuba jual bawal. Dia nak tak? Of course tak nak. Sebab apa? Dia tak minat. So, tu point saya. Harap you faham lah untuk slide yang ni. Okay, so ni satu mindset yang lain. Okay, ni kita tengah bercakap tentang spesifik pasal topik ni. Okay, contoh, apa kata kita buat tudung yang khas untuk nurse. Okay, saya bagi contoh Nurse ni dia ada dua. Dia ada swasta, dia ada kerajaan. Sekarang you buat kajian, dekat Malaysia, berapa banyak hospital ni ada, berapa banyak klinik ada. Dalam tu agak-agak satu hospital atau klinik, berapa banyak nurse ni ada. So, you nampak tak? Betapa besar sebenarnya potential market you. So, kalau you tak kenal market you akan bersaing dengan seller yang lain. Tapi kalau you kenal market you dengan baik, you tahu siapa customer you tahu demand tudung apa yang diperlukan, you akan kaya dalam apa yang you buat. Tak perlu nak bersaing dengan orang lain. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, iaitu wanita UMNO. Okay, benda ni pun kami pernah dapat order. Kalau kita pasal wanita UMNO ni, dia sinonim dengan pakai tudung warna merah. So, agak-agak berapa banyakkah wanita UMNO di Malaysia sekarang? Sangat banyak, betul? Tu pun dah boleh buat cerita jadi kaya kalau setiap kali event diorang. Nampak? Perlu tak kita bersaing dengan seller lain? Tak perlu. Sebab apa? Kita ada target market yang kita tahu macam nak entertain dia. Okay. Poin yang ketiga. Okay. Mungkin kita nak buat tudung khas untuk tudung cikgu sekolah. Okay. Cikgu dia ada banyak. Kita ada cikgu sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah tadika, cikgu yang jaga tu kanak-kanak orang kurang upaya, cikgu apa lagi, macam-macam. So, kalau saya tanya lah kan, kat Malaysia ni, berapa banyak cikgu sekolah menengah? Of course, sangat banyak. Berapa banyak cikgu sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah OKU? Banyak kan? So, kalau kita fokus dekat market ni, dah boleh jadi kaya. So, tak perlu nak bersaing dengan seller lain. Okay, itu contoh. Contoh yang keempat. Okay, saya pernah diberitahu oleh seorang sifu saya, Abang Abu Agarikas. Dia ada satu kenalan yang company ni, brand ni, dia hanya fokus pada satu market, iaitu orang tudung untuk orang pergi umrah, untuk orang pergi haji, dan dia sangat kaya dengan fokus kat market tu sahaja. So, apa kita boleh buat? Contoh, kalau kita tudung-tudung yang untuk umrah ni, dia tak pakai tudung yang merepek. Dia ada tudung-tudung yang tersendiri. So, kalau saya boleh JV, contoh company saya, boleh JV dengan company travel agency, company yang buat umrah, agak-agak berapa banyak target market up, berapa banyak saya punya potential customer. Of course, banyak kan. Macam umrah pun, sekali satu trip, bukan seorang yang pergi, berpuluh. Kadang-kadang ada yang beratus. Tu tengok pada company lah. So, kat sini, kalau you betul-betul nampak apa saya cuba sampaikan dalam slide ni,
Bila you fokus betul-betul pada satu target market, you akan nampak berapa besar potential market you. So, tanpa perlu you bersaing dengan seller-seller yang lain. Okay. Okay, so saya nak bagi anda kesimpulannya. So, video ni agak panjang. So, pastikan anda belajar betul-betul, kaji, faham dan terus buat. Kalau pergi 1000 seminar, beli 1000 e-book, beli macam-macam, tahu tak buat tak guna. Hidup kita berubah, bisnes kita berubah bila kita tahu satu benda dan kita start apply. Tu point saya. So, mana-mana topik yang saya sebutkan tadi macam UOP, USP, SWOT analysis, specific target market, belajar dari video ni, on the same time buat sendiri research pasal topik-topik ni. So, you akan lebih faham dan so you akan senang nak merangka untuk produk-produk you nanti dan juga kempen pemasaran you. Okay, ini saya nak recap balik untuk 3 perkara dalam video ni. Yang pertama, create USP dan UOP. Selalu dengar tentang USP dan UOP ni jarang diajar. Yang kedua, SWOT analysis. Ni kena belajar betul-betul. Once you faham SWOT analysis kan, you nak jual apa-apa pun senang. Yang ketiga, specific target market. Kalau you cukup make sure pasal topik ni, senang you nak jual apa-apa juga. Okay. So, slide saya hampir habis. So, pastikan anda follow kami di Mudahnya Bisnes Tudung di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Telegram. So, doakan kami untuk pada tahun ni, ketika video ni dibuat pada tahun 2020, semoga tahun ni buku kita akan keluar. Mudahnya Bisnes Tudung. Kita tengah cuba design untuk buku tu, doakan. Okay, so di sini juga saya cuba buat satu community di mana berkumpul ni semua usahawan bisnes tudung di satu Malaysia, di Asia, iaitu FB group Mudahnya Bisnes Tudung. So bagi anda yang tonton video ni sampai di sini, pastikan anda join group ni. Just search dekat Facebook, nak search kat Google pun boleh, Mudahnya Bisnes Tudung. Nanti request masuk dalam tu and then follow lah simple procedure yang kita tulis kat situ. Pada dalam ni saya akan share lebih banyak ilmu dalam ni, insya-Allah. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Ni pun dekat 20 minit juga. So, jika tak faham, sila ulang video ni berkali-kali. Sebab apa? Kalau tengok sekali, faham ni lain. Tengok 3 kali, faham ni lain. Tengok 5 kali, faham ni lain. Sebab bila kita dah dewasa ni, proses pembelajaran kita, dia tak macam dekat sekolah. Cikgu kena dekat sebelah all the time. Bila kita belajar macam ni, kita macam dekat university. Lecturer bagi bahan kat depan, you kena buat kajian sendiri. Macam you nak buat tesis kan, you kena kaji betul-betul benda tu, belajar and make your own theory nanti. So, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya, dipermudahkan segala urusan rezeki. Terima kasih. Jumpa anda di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pagi.